Untuk waktu ini kita beralih ke pemilihan UMNO 2023 selepas ditangguhkan beberapa kali kira-kira 160,000 perwakilan UMNO di seluruh negara menyertai pemilihan parti yang melibatkan jawatan kuasa UMNO bahagian dan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT dan ke atas. Berlangsung serentak di seluruh negara, proses akan dipantau jawatan kuasa pemilihan UMNO JPU bagi memastikan pemilihan untuk sesi 2023-2026 ini berjalan lancar dan mengikut lunas etika seperti termaktub dalam Perlembagaan UMNO. Tumpuan sudah tentu terarah kepada pemilihan naib Presiden UMNO dan dalam talian ketika ini Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik daripada Universiti Teknologi Merayu ITM. Kita mulakan dahulu dengan persoalan Mujibu. Pertembungan 8 calon untuk naib presiden bukan sahaja dari kalangan menteri kabinet tetapi juga ahli parlimen dan juga bekas menteri besar. Bacaan awal ketika ini, apa yang boleh dikongsikan? Ya, ini ini barangkali menjadi tumpuan semua dalam pemilihan UMNO, memandangkan naratif kepada pemilihan kali ini adalah untuk menjadikan UMNO itu kembali diterima bukan saja oleh akar umbi tapi juga kepada pengundi secara umum, memandangkan ujian terbesar kepada pemilihan ini sudah tentu adalah bagaimana line up kepimpinan UMNO itu nanti akan berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri yang sudah tentu setting dan latar belakangnya akan berbeza, memandangkan UMNO Barisan Nasional akan bekerjasama dengan parti-parti lain di dalam Pakatan Harapan dan akan berhadapan dengan naratif Melayu Islam, yang mana ujian ini sudah tentu akan memperlihatkan hala tuju dan juga relevansi UMNO itu pada masa mendatang. Jadi pemilihan naib presiden ini harus dilihat sebagai satu statement yang kuat bagaimana UMNO itu menghalakan the way forward program mereka, ataupun mereka ini masih lagi terperangkap dengan apa yang kita katakan pembaharuan yang tapi masih lagi dipimpin oleh orang ramai. Ini barangkali yang perlu dihantar dan diperbetulkan oleh UMNO menerusi pemilihan naib presiden pada kali ini. Dan kalau kita menyebut tentang tidak terperangkap sebaliknya berjalan ke hadapan, apakah maksudnya untuk bekas ahli parlimen Padang Terap Datuk Seri Mazir Khalid yang merupakan penyandang naib presiden kali ini, adakah maksudnya pemilihan beliau tipis untuk kembali sebagai naib presiden UMNO? Ya, kita sering melihat bahawa kebarangkaian untuk penyandang mengekalkan jawatan dalam pemilihan parti itu sangat tinggi, memandangkan pada pemilihan-pemilihan yang lalu kita melihat agak sukar untuk menjatuhkan penyandang, apatah lagi kalau penyandang itu sehaluan dengan tim presiden yang memimpin parti. Namun begitu dalam keadaan semasa, kita juga harus melihat realiti politik UMNO yang sentiasa melihat bahawa mana-mana penyandang ataupun pejabat sering berkelebihan sekiranya mereka mempunyai jawatan baik di dalam kabinet ataupun juga barangkali memimpin di peringkat negeri, yang mana pada ketika ini Datuk Seri Mahathir Khalid saya lihat tidak memiliki kelebihan itu walaupun beliau masih lagi dianggap sebagai orang presiden, yang mana dalam hal ini apakah faktor tersebut akan memberikan kelebihan pada beliau untuk mengekalkan jawatan, ataupun pengundi di peringkat akar umbi masih melihat pada kelebihan penyandang jawatan itu, yang sudah tentu kalau ini diambil kira kebarangkalian beliau untuk tidak mempertahankan jawatan itu sedikit sebanyak akan berlaku kalau mereka mengikut arah itu. Kerana jelas pada ketika ini siapa juga yang dipilih menjadi naib presiden itu harus memiliki hubungan yang baik dengan presiden dan juga timbalan presiden, kerana naratif pemilihan pada kali ini adalah memilih satu pasukan yang mampu untuk bekerja bersama dengan kepimpinan tertinggi parti bagi memastikan parti ini boleh diharmonikan dan kembali kuat menghadapi cabaran-cabaran politik orang Melayu Islam dalam konteks suasana politik yang berbeza. Itu naratif yang saya rasa perlu ada pada ketika ini. Ya, dan bila sebut tentang orang presiden dan juga untuk pastikan bahawa barisan naib presiden ini betul-betul boleh menerjemahkan suatu semangat baharu untuk UMNO khususnya berdepan dengan pilihan raya negeri kali ini, daripada 8 calon tersebut, meskipun Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika dalam program agenda awal ini menyatakan bahawa semua calon bertemu dan memohon restu beliau, tetapi daripada pandangan Mujibu sendiri, apakah sebenarnya berada di kem yang kukuh bersama Presiden ataupun memang ada tim A dan tim B untuk menguasai kedudukan naib presiden kali ini?
Ya, sejauh mana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden menyatakan bahawa ke-8 calon Presiden itu mendapat restu, seolah-olah menggambarkan bahawa beliau tidak ada kena-mengena dan neutral dalam pemilihan itu. Tetapi persepsi umum jelas melihat dan juga kita juga menyaksikan bagaimana cakap-cakap belakang di kalangan orang politik yang jelas melihat bahawa pendominasian orang-orang Johor contohnya kan dalam pemilihan naib presiden ya ada empat calon yang datang daripada Johor dan juga mereka-mereka yang dianggap sebagai outsiders yang rapat dengan kelompok-kelompok yang ataupun mendapat sokongan secara implisit daripada kelompok yang sudah disingkirkan daripada UMNO itu jelas menggambarkan bahawa perkara tersebut tidak dapat dielakkan ya Irfan. Jadi sudah tentu kita seperti mana jangkaan awal bahawa mereka yang rapat dengan kem presiden barangkali akan memiliki peluang untuk dipilih dan diundi oleh akar umbi. Tetapi walau bagaimanapun kita harus melihat ini daripada kerangka UMNO secara umum. Ya, bagaimana keperluan untuk Datuk Seri Ahmad Zahidi memimpin UMNO dalam keadaan yang begitu defensif ketika ini yang memerlukan satu pembaruan. Sudah tentu pasukan yang dipilih itu harus selari dengan beliau bagi memudahkan kerja itu berlaku ya, kerana yang perlu dilihat adalah UMNO bukan individu tersebut, kerana itulah naratif yang cuba diangkat. Namun walau bagaimanapun saya masih lagi melihat keputusan-keputusan yang berlaku di peringkat sayap ya, pemuda, puteri dan juga wanita itu sudah jelas menyaksikan bagaimana kem-kem yang rapat dengan presiden ataupun yang mendapat restu secara implisit daripada presiden itu telah menguasai sayap-sayap tersebut. Jadi mungkin ini juga barangkali bakar berlaku pada naib presiden walau bagaimanapun itu terpulang kepada pemilihan yang sedang berlangsung pada ketika ini apakah mereka mahu mengekalkan perkara yang sama berlaku dalam pemilihan sayap ataupun berani menongkak arus dengan menaikkan tokoh-tokoh yang dianggap berkali memiliki agenda yang bersifat kebangsaan dan mereka ini mungkin berani untuk mengemukakan banyak idea yang bersalahan dengan presiden bagi memajukan UMNO. Ini sekarang terpulang kepada pemilihan di peringkat akar undi. Baik, terima kasih Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM mengupas berkenaan dengan pemilihan UMNO 2023 yang sedang berlangsung hari ini, dan untuk dapatkan perkembangan dan pastinya keputusan pemilihan terus sahaja ikuti semua di platform Astro Awani.